Standard kandungan kita kali ini ialah 1.2 analisis fungsi. Standard pembelajaran, pelajar boleh dapat membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Yang kedua, mengenal pasti komponen dan fungsi komponen dalam produk. Ketiga, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Dan yang akhir sekali, pelajar dapat mengenal pasti masalah fungsi dan punca masalah. Selamat belajar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Okey, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi. Sebelum itu, apabila kita membeli sesuatu produk, sebenarnya kita membeli fungsi, ya, untuk mendapatkan fungsi, bukan produknya, ya. Kita akan menjadi marah dan kecewa jika yang kita beli tidak berfungsi seperti yang diharapkan, ya. Okey, untuk memahami perkaitan antara produk dengan objek, kita lihat rajah di sini. Produk, sistem, fungsi dan objek ini dikenali sebagai model fungsi dalam kaedah TRIZ, ya. Sebelum itu kita lihat apa itu sistem, ya, yang menjalankan fungsi. Sistem apa sahaja yang melaksanakan fungsi. Contohnya pensel, meja, kerusi yang cikgu duduk ni adalah sistem, ya, mengandungi beberapa komponen di dalam sistem tersebut, ya. Okey, setiap satu sistem boleh melaksanakan lebih daripada satu fungsi. Contohnya kerusi yang cikgu duduk ini adalah untuk menampung cikgu. Kerusi ini juga cikgu boleh letakkan barang. Kerusi ini juga cikgu akan gunakan untuk berdiri di atasnya untuk mengambil barang yang terletak agak tinggi. Itu contoh, ya. Okey, jadi apabila ada sistem, terdapat juga dipanggil super sistem, ya. Super sistem adalah sistem yang di luar kawalan sistem tetapi mempengaruhi sistem. Contoh pen. Pen adalah sistem, ya, tetapi jari yang memegang pen adalah super sistem, ataupun udara di keliling pen ini adalah super sistem. Habuk-habuk yang terdapat di keliling ini juga dipanggil super sistem, ya. Okey, seterusnya fungsi. Fungsi ialah tugas yang dilaksanakan oleh produk ataupun sistem tadi, ya. Itu adalah fungsi untuk merubah objek sasaran. Jadi objek pula adalah yang menerima kesan daripada fungsi produk tadi, ya. Contoh di sini cikgu ada lantai, ya. Jadi lantai fungsi dia adalah menampung meja, ataupun di situ cikgu ada meja. Meja adalah sistem. Meja fungsi dia untuk memegang buku di atas itu, ya. Okey, ataupun cikgu ada cawan, ya. Cawan. Cawan adalah sistem, ya. Dan objek dia adalah air, ya. Jadi cawan memegang air, ya. Jadi hubung kaitnya seperti itu, ya. Kita ada produk, kita ada fungsi, kita ada objek. Jadi produk tadi meja, fungsi dia memegang, objek dia adalah buku. Cawan adalah produk ataupun sistem, fungsi dia adalah memegang, objeknya adalah air. Ataupun cikgu ada klip kertas, itu adalah sistem, fungsi dia adalah memegang, objeknya kertas. Mengenal pasti komponen dan fungsi komponen dalam produk. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti punca masalah.
Ya, jadi di sini kita akan melihat fungsi komponen untuk melaksanakan tugas yang ditentukan bagi melengkapkan sistem fungsi produk. Jadi komponen ialah bahagian kecil yang berfungsi untuk menyokong sesuatu produk. Mari kita lihat. Cikgu sediakan ini adalah meja. Meja adalah produk ataupun sistem. Kita akan lihat komponen yang ada. Pertama, muka meja, kaki meja, skru untuk penyambungan, dan kita juga ada dipanggil super system, iaitu lantai. Jadi mari kita lihat dari segi fungsi, komponen, fungsi dan objek. Ya, pertama, muka meja. Fungsi adalah untuk memegang. Memegang, contoh buku. Kaki meja, memegang muka meja. Ya, bukan memegang lantai. Ya. Skru. Fungsi dia memegang. Memegang apa? Memegang kaki dan juga muka meja. Kemudian kita lihat lantai. Fungsi dia memegang. Memegang apa? Memegang kaki meja. Okey, jadi sekarang mari kita lihat bagaimana untuk melukis model fungsi. Kita masukkan semua simbol-simbol sistem dan juga super sistem. Ya, kita ada lantai, kita ada kaki meja, muka meja, buku, objek dalam bentuk bulatan, ya, dan skru. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyediakan analisis komponen. Ya, okey. Di sini fungsi lantai, fungsi tadi memegang meja, kaki meja. Kaki meja memegang muka meja. Muka meja, skru memegang kaki meja. Skru juga memegang muka meja. Dan muka meja memegang buku. Ini cara melukis model fungsi. Okey, membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Sebelum ini, kamu membina model fungsi menggunakan simbol yang pertama, berguna. Ya, kita ada lagi 3 simbol. Yang kedua ialah berguna tetapi tidak mencukupi. Ketiga, berguna tetapi berlebihan. Keempat, bermasalah. Ya, jadi garisan ini menunjukkan hubungan sama ada berlebihan, cukup, seadanya, kurang ataupun memberi masalah. Cikgu tunjukkan dengan satu situasi, ya, untuk membina model fungsi bermasalah. Katakan meja tadi cikgu gunakan untuk meletak buku, ya, fungsinya meletakkan, memegang buku. Tetapi apabila cikgu letakkan buku di atas meja tersebut, cikgu dapati kaki meja bergoyang dan buku cikgu hampir terjatuh. Ya, setelah cikgu teliti keseluruhan komponen pada sistem tersebut, iaitu produk cikgu adalah meja, cikgu dapati skru pada meja tersebut telah berkarat. Ya, jadi sekarang bagaimana cikgu hendak melukis model fungsi bermasalah menggunakan garisan interaksi yang ada. Pertama, kita letakkan semua komponen yang ada, termasuk super system dan juga objek. Ya, di sini kita tambahkan lagi satu super system, iaitu kelembapan, ya, yang menyebabkan skru tadi telah menjadi karat. Ya, okey. Lantai memegang meja. Yang ini tak ada masalah. Ya, okey. Kaki meja memegang muka meja. Di sini ada masalah kerana buku tadi hampir jatuh. Ya, kaki meja bergoyang. Jadi kita letakkan garisan terputus-putus. Skru memegang kaki meja juga ada masalah.
skru memegang muka meja juga ada masalah. Muka meja memegang buku juga ada masalah, ya. Dan masalah utama ialah kelembapan, ya. Ini kita letakkan garisan bermasalah, harmful. Ini cara kita melukis model fungsi bermasalah. Okey, setiap masalah tentu ada puncanya, ya. Jadi masalah hanya akan dapat diselesaikan jika punca sebenar dapat diatasi. Melalui kaedah TRIS ini, kita akan menggunakan alat yang dinamakan sebagai analisis berantai punca dan kesan, ya. Di mana kaedah ini menggunakan soalan demi soalan, ya, untuk mengetahui mengapa sesuatu masalah itu terjadi. Jadi soalan akan terus dikemukakan sehingga tidak ada lagi jawapan. Bila tak ada lagi jawapan, ini bermakna punca masalah sebenar telah dapat diketahui, ya. Jadi kita lihat kepada masalah kita, meja tidak stabil. Jadi soalan kita lihat kepada dua komponen yang ada masalah tadi, ya, kaki meja dan juga muka meja, ya. Sekiranya sistem yang kamu lihat ada banyak masalah, kita akan kemukakan dengan lebih banyak komponen yang bermasalah. Tapi di sini hanya ada dua, jadi kita lihat sekarang, ya. Kaki meja tidak stabil. Mengapa kaki meja tidak stabil? Kerana skru kaki meja longgar. Mengapa skru kaki meja longgar? Kerana skru berkarat. Mengapa skru berkarat? Jawapannya kerana kelembapan. Dan kita tak boleh tanya kenapa kelembapan pula, ya. Jadi soalan itu sampai di situ sahaja. Kemudian kita lihat komponen yang kedua, iaitu muka meja. Mengapa muka meja tidak stabil? Kerana skru muka meja longgar. Mengapa skru muka meja longgar? Kerana skru berkarat. Mengapa skru berkarat? Kerana adanya kelembapan dalam bilik tersebut. Dan di situ habis, ya. Jadi kita dapat di sini masalah utama di sini, kesimpulannya meja tidak stabil kerana skru yang memegang antara kaki meja dan muka meja telah berkarat dan patah kerana kelembapan cuaca semula jadi. Ini dipanggil super system tadi, ya. Jadi masalah selesai di sini. Kita tahu masalah utama kepada meja tadi adalah skru berkarat. Mari kita uji minda, ya. Cikgu bekalkan dengan soalan bahagian B RBT. Padankan pernyataan berikut dengan maklumat di atas, ya. Maklumat ada A, B, C, ya. Tolong tulis pada ruangan kosong itu A, B, C, ya. Mana yang betul, ya. Okey, yang pertama, menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesan dia, ya, sistem tadi, ya, dalam sistem. Ini menunjukkan apa? Keseluruhan dalam sistem. Okey, betul, ya. Model fungsi. Okey, bahagian-bahagian kecil. Bahagian-bahagian kecil dalam sistem tersebut. Ini dinamakan apa? Okey, betul, komponen. Dan yang ketiga, tandakan tindakan sesebuah produk untuk merubah objek sasaran, ya. Maknanya daripada sistem kepada objek. Itu dipanggil fungsi. Okey, ya. Semoga anda berjaya mendapat A dalam RBT. Okey, sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapat video-video yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.
Terima kasih like, share dan subscribe.